Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya sekali lagi Allah memberi peluang kepada kita untuk terus hadir ke dalam masjid untuk kita menunaikan solat maghrib secara berjamaah dan seterusnya mendengar kuliah maghrib. Dan juga kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memanjangkan umur kita sehingga ke saat ini. Masih lagi diberi peluang untuk kita terus hidup. Dan bila Allah panjangkan umur kita, perkara yang paling utama yang perlu kita lakukan adalah mencari redha Allah, mencari keampunan Allah, mencari rahmat Allah, dan yang paling utama sekali mencari ilmu Allah. Sesungguhnya hanya dengan ilmu Allah sahajalah kehidupan kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu maka sudah pasti kehidupan kita berada di dalam kejahilan. Dan yang paling kita takuti melakukan sesuatu amalan tanpa ilmu, ianya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bertemu sekali lagi untuk kita menyambung pengajian kita menggunakan kitab Al-Qawlut fi Ahkam Al-Imam wal-Ma'mum ala Mazhab Syafi'i rahimahullah. Sebuah kitab yang membicarakan kesempurnaan hukum hakam bagi imam dan makmum. Baik, kuliah yang terakhir kita berhenti muka surat 7. Bagus. Iaitu perkara 12 ke 13? 12 belum baca lagi? Belum ya? Okey, tuan-tuan yang ada kitab, buka muka surat 7. Perkara yang ke-12 atas. Tuan-tuan ingat dalam kitab ni ada 214 perkara. Banyak. Kalau kita tak khatam nantilah. 214 banyak tau. Kita baru masuk yang ke-12. Jauh lagi. InsyaAllah panjang umur kita cuba habis. Dan saya yakin kalau kita khatam kitab ini, solat kita makin lama makin baik. Itu harapan. Sebab solatlah perkara yang pertama yang Allah akan tanya di akhirat kelak. Nabi bersabda, awwalu ma yuhassabu minal 'abdil yaumal qiyamah as-salat. Perkara yang pertama akan dihisap anak-anak Adam di akhirat kelak, solat.
Wa idza saluhat sairu amalihi. Kalau solat dia betul, amalan-amalan lain juga turut betul. Wa idza fasada sairu amalihi. Kalau solat dia rosak, maka amalan-amalan lain juga turut rosak. Walaupun kita rajin sedekah, walaupun rajin baca Quran kan, tapi semayang kita ada masalah. Allah tolak. Ini sebab itu solat ni buat betul. Kenapa solat pula jadi panduan? Bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Solat pula pasal apa? Nabi juga sebut. Nabi bersabda, as-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa solat dia betul, dia menegakkan agama dia. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang tidak solat ataupun solat dia salah, maka dia meruntuhkan agama dia. Allah. Besarnya dosa ni orang yang meruntuhkan agama ni bila solat dia tak betul. Sebab tu kita belajar bab solat. Baik, perkara yang ke-12. Tajuk dia, makruh berimam kepada orang was-was. Nampak? Was-was ni, tuan-tuan, saya rasa saya dah bincang ni was-was ni. Was-was ni apa? Dia bukan uzur Was-was ni adalah penyakit. Jadi wajib berubat. Kalau tak berubat, solat dia tidak sah. Dan penyakit was-was ni Allah sebut di dalam Al-Quran. Surah yang akhir sekali, yang bawah sekali, surah 114. Dalam Al-Quran ada 114 surah. Surah apa? Qul a'udzu birabbin nas. Tu. Qul a'udzu birabbin nas. Ada 3 qul, ingat tak? Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, dan satu lagi qul a'udzu birabbin nas. Itu adalah surah yang akhir sekali. Dalam ayat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tu, penyakit waswas. Maksud dia mereka membisikkan keraguan di dalam dada-dada manusia. Sudur tu dada. Sudurin nas, dada-dada manusia. Siapa yang bisik tu? Ayat berikutnya, minal jin natiwan nas, iaitu syaitan jin dan syaitan manusia. Syaitan ada 2. Dia bisiknya ulang balik. Itu pula ikut. Ini was-was. Alladzi yuwaswisu fi. Mereka membisikkan keraguan. Selalunya bila? Bila syaitan bisik? Di antara orang yang was-was ni, di antaralah tempat-tempat dia ketika nak takbir. Tu. Berkali-kali Allah Akbar, kita kata ulang balik. Tak sebut 3 rakaat. Tak sebut Quran Allah. Ya ke? Dia batalkan. Angkat lagi. Salli Allah. Berkali-kali ya kan? Tak dapat. Tapi yang peliknya, bila imam tu dah nak rokok, elok tak dapat. Imam Allah kepada dia, dapat. Rokok dia. Nampak? Maknanya mainan syaitan. Kalau lah dia tak dapat, imam dah rokok, dia sujud, dah habis semayang, dia tak habis lagi. Tu boleh lah percaya kan. Tapi kadang-kadang bila imam dia dah rokok, elok dapat. Syaitan mainan, dia ganggu kita. Jadi jangan dilayan. Orang yang terkena penyakit was-was ni wajib berubat. Kalau tak berubat, solat dia tidak sah. Pasal apa tak sah? Ikut bisikan syaitan. Boleh ke kita ikut syaitan? Mana boleh? Kita hanya ikut Nabi dan Allah saja. Ini ikut syaitan. Habis. Jadi kalau boleh jangan berubat. Sebab penyakit was-was ni di antaranya masa takbir satu lagi masa ambil wuduk. Berkali-kali nawaitu wudu lillahi ta'ala. Siapa buat buka, syaitan kata ulang balik. Air tak kena anak telinga. Air tak kena umpun-umpun. Padahal kita sapu elok lah. Syaitan biasa. Ya ke? Kita pula dengar juga dia. Allah, lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Berkali-kali ambil wuduk. Sampai kecut tangan. Main air. Kecut. Jangan. Ini jadi mangsa syaitan. Patutnya yakin lah. Betul tu lah. Teruskan. Ini tak yakin.
Termasuklah dari sini orang was-was tadi. Kita nak ketika ambil wuduk, semayang, ketika nak mandi. Mandi pun ada juga. Saya ingat lagi masa saya belajar dulu, kami duduk sebuah rumah. Sewa, duduk 5 orang. Sewa ramai-ramai. Jadi ada seorang kawan saya ni, dia ni kuat benar, was-was. Dia pula was-was masa mandi. Kalau dia masuk bilik air, ya Allah, berjam-jam. Jenuh tunggu. Kita nak pergi belajar, nak pergi kuliah apa, dia mandi lama sangat. Ketuk pintu, dah cepat. Orang nak mandi. Bila dah tahulah dia ni penyakit was-was, dia nak masuk bilik air, orang tak halut. Jangan masuk. Biar kami masuk. Kami mandi kan, last kali baru dia mandi. Lambatlah pergi kuliah. Biar rasa. Bila dia mandi tu, macam bersilat. Tu bersilat. Mandi tu, silat tu. Sabun apa tu. Cik Roy mandi air tu, sapu lagi. Saya dah kata, sapu tak kena bawah ketiak. Sapu lagi. Mandi bilik, sapu lagi pula. Allah. Keluar bilik air, kecut lah air, sejuk main air. Allah, kesian tengok. Macam mana? Dia ikut cakap syaitan. Dia tak yakin. Itu punca dia. Kita tuan-tuan, bila semayang, yakinlah Allahu Akbar. Maksudnya dah betul dah. Nama semayang betul, bilangan rakaat betul, kerana Allah betul, ikut imam betul. Udahlah. Syaitan, dia cucuk kita. Ulang balik, tak betul tu. Jangan layan. Pegang. Lama-lama syaitan pun cabut lari. Kalau kita yakin kuat, syaitan cabut lari. Masalahnya kita tak yakin. Bila saya kata ulang balik, ya ke ulang tak sah tu? Ya ke? Betul. Angkat lagi takbir. Berkali-kali semuanya tak sah. Okey. Jadi maknanya perkara 12 ni makruh berimam kepada orang was-was. Imam was-was pula. Jadi makmum ikut makruh. Apa makna makruh? Makruh maksudnya apa? Tak dapat pahala. Itu makna makruh. Kalau buat tak dapat pahala. Jadi janganlah ikut imam yang was-was ni. Baik. Telah berkata Syekh Abdul Futuh Al-Ijli di dalam huraiannya yang mendalam atas Kitabul Wasit wal Wajiz. Makruh hukumnya. Nampak? Makruh maknanya tak dapat pahala. Sembahyang di belakang berimam orang yang was-was. Imam tu was-was. Pasal apa? Kerana syak. Orang was-was ni syak. Betul ke tak betul ke? Dia tengok syaitan masuk lah. Tak betul ke katanya? Udah. Ulang balik. Ikut syaitan. Kerana syak ia pada perbuatan dirinya. Dia syak diri sendiri syak. Betul ke tak betul ke? Maknanya dia tidak yakin. Tuan-tuan bila kita semayang, yakinlah. Jangan diulang. Kalau ulang tu jadi mainan syaitan. Dan jika berwas-was makmum pada takbiratul ihram, makmum pun wah-wah juga, yang menyebabkan gangguan kepada orang lain. Orang sebelah kita, makmum. Dia pula Allah. Dan macam semayang raya pula. Allah Akbar. Jadi ganggu lah kita. Apa orang sebelah ni banyak kali takbir pula. Menyebabkan gangguan pada takbiratul ihram yang menyebabkan gangguan orang lain daripada makmum, maka haram hukumnya. Nampak? Tak boleh ganggu orang lain semayang. Tak? Makmum yang was-was ni berkali-kali, kita dengar sebelah dia pun terganggu. Tersyasyur kita buatnya. Ya Allah. Jangan haram hukumnya kalau terganggu lah. Seperti mana duduk ia berkata-kata berhampiran orang sembahyang. Jadi kalau kita tengah sembang dengan kawan, sebelah tu ada orang sembahyang, jangan sembang kuat-kuat. Bila sembang kuat-kuat, ganggu orang sembahyang. Berdosa, haram. Nak sembang, pergi keluar pergi kedai kopi sembang lah. Dalam masjid jangan angkat suara, jangan sembang kuat. Orang tu tengah sembahyang, kita sembang, kamu duduk mana, bawa anak, kawan dia tengah sembahyang, tersyasyur dia dengar suara kita kuat sangat. Tak boleh kita sebut. Jadi berkata-kata, kita cakap kuat sangat, berhampiran orang sembahyang. Sebelah tu orang sembahyang, kita cakap kuat. Tak boleh. Demikian juga haram hukumnya membaca dengan jahar. Jahar ni apa? Nyaring, suara kuat. Makmum tak boleh baca kuat, tuan-tuan.
Makmum nak baca Fatihah ke, nak takbir ke, dengar telinga sendiri. Jangan kuat. Ini kalau imam. Allahu Akbar. Ganggu. Pernah berlaku, tuan-tuan. Ada satu kisah, semayang Zuhur. Saya dah ulang balik. Semayang Zuhur kan kesenyap. Jadi mamat ni lambat. Dia pergi belakang tu, ramai orang semayang. Penuh sah kan. Dia pergi belakang tu, dia takbir yang kuat. Allahu Akbar. Ada seorang pakcik dekat depan tu, rokok pakcik. Allah, belum lagi. Rupanya bukan imam belum merokok lagi. Kawan yang belakang takbir kuat sangat. Jadi pakcik dengar imam rokok belum. Malu pakcik patah balik. Berdosa. Bila dia takbir kuat, pakcik tu rokok, kawan yang takbir kuat tu berdosa. Ganggu. Jadi semayang tak boleh ganggu. Pasal apa dia nak kuat? Dia bukan imam. Perlahan dah lah. Allah. Dah lah. Dengar telinga sendiri. Makmum bila takbir ke, baca Fatihah ke, dengar telinga sendiri. Jangan kuat. Ini kalah ke imam. Allahu Akbar. Ramai yang rokok tu ya. Jadi jangan tuan-tuan. Saya agak orang yang baca kuat ni. Kadang-kadang ada orang baca kuat. Agak-agak lah siapa baca kuat. Dia ada masalah telinga. Dia tak dengar. Tak dengar. Dia baca belahan je. Bismillah. Padahal kita sebelah dia, kuat je. Padahal telinga dia dengar belahan. Sebab dia telinga tak dengar. Jadi orang yang ada masalah telinga ni, beli alat earphone. Beli alat tu, masuk telinga. Kalau nak solat jemaah lah. Kalau tak beli alat tu, jangan datang masjid. Duduk rumah. Semayang kat rumah. Apa maknanya? Tak semayang masjid ganggu orang lain. Berdosa pula. Haram dan berdosa ganggu orang lain. Boleh kat sini tak ada kot. Sini okey kan? Ada yang baca kuat? Jangan baca kuat tuan-tuan. Tak boleh, haram aku ni. Haram. Huruf haramnya membaca dengan jahar, dengan nyaring, yang mengganggukan orang yang sembahyang di tepi. Apa boleh ni kuat sangat? Nak ganggu ni bukan makmum dengan makmum je. Memanglah makmum tak boleh ganggu makmum yang lain. Kadang-kadang imam pun tak boleh ganggu makmum. Macam mana imam ganggu pula? Kadang-kadang imam bila dah habis semayang, contohnya solat maghrib tadi. Bila dah habis semayang, imam nak beristighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Betul? Bila dia nak beristighfar, dia kena tengok belakang dia dulu. Ada tak makmum yang menambah? Ada seorang makmum menambah, masbuk. Jadi jangan guna mic. Jangan guna mic. Pasal imam dia guna mic. Mic kat baju dia tu. Kuat. Astaghfirullahalazim alladzi la. Kawan tu semayang bawah speaker tu. Dia menambah rakaat. Tersyasyul dia. Sebab dia nak baca Fatihah, betul? Allah. Makmum ni dia tambah rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pula, imam pula baca Astaghfirullahalazim. Terikut makmum. Astaghfirullahalazim. Makmum terikut dekat imam. Ganggu. Ganggu si makmum ni. Jadi imam kalau nak beristighfar, jangan guna mic. Jangan guna jauh kan. Kalau jauh tak dengar lah. Astaghfirullahalazim. Dia semayang ujung. Tak apalah. Ini depan mic. Astaghfirullah. Jangan. Boleh Imam kalau nak berzikir ke, beristighfar ke, tengok belakang dulu. Ada tak makmum yang menambah? Ada orang menambah. Jangan kuat. Ataupun perlahan kan. Tak kira semayang apa. Fardu ke sunat, ganggu je haram. Hukum dia macam tu. Syaitan ganggu, kita ikut. Haram juga. Ini kawan-kawan tak baca kuat. Jangan. Sebab imam, makmum tak perlu baca kuat pun. Kenapa baca kuat? Dengar telinga sendiri dah. Dalam kitab kata, makmum ni bacaan dia sekadar dengar telinga dia je. Itu maknanya, makmum ni bacaan dia apa? Sir. Kan ada dua jenis bacaan kan? Satu jahar, satu lagi sir. Sir tu dia dengar sendiri je. Orang lain tak dengar. Yang jahar tu imam. Imam jahar lah. Kalau dia tak jahar, macam mana makmum dah tahu? Bila imam rokok, tak dengar pun. Bila imam baca Fatihah, bila nak amin, tak dengar. Tak boleh juga. Imam yang kena kuat. Imam kalau tak kuat, lagi huru-hara. Imam ni kena kuat. Contoh, pernah berlaku ketika semayang Zuhur. Zuhur kan perlahan kan. Tapi takbir tu, salam tu kena kuat. Jadi tak macam mana muslimat waktu tu
sedang baca tahiyat akhir. Baca tahiyat. Muslimat kata, lama pula Tok Imam dia baca. Tunggu. Rupanya Tok Imam dah keluar dah. Dah keluar. Tu Tok Imam dah keluar. Dah ambil orang Muslimin dah keluar. Allah tak dengar. Muslimat tak dengar. Muslimat dah tunggu je. Rupanya dah habis. Itulah Imam tak dengar suara dia. Boleh jadi tak ada karen. Sepatutnya bila suara Imam tak kuat, siapa kena kuat? Tok Bilal lah. Kalau kat Mekah tu sampai sekarang Tok Bilal kuat. Walaupun ada pembesar suara. Kalau dekat Mekah lah, bila Imam Allahu Akbar, Tok Bilal kata apa? Allahu Akbar. Tu sunnah. Sebab zaman Nabi memang tak ada mikrofon. Tapi Bilal bin Rabah, dia kuatkan suara. Bila Imam I'tidal, Sami Allahu Hamidah, Tok Bilal kata apa? Rabbana walakal hamd. Itu sunnah di Mekah sampai sekarang. Kat Malaysia kita tak buat. Sebab kita sejak merdeka tak nak buat. Imam je suara kuat. Tok Bilal senyap je. Kat Malaysia ni bila Tok Bilal kuat? Bila Tok Bilal kuat kat Malaysia? Bila? Semayang bila? Bila blackout? Tahu blackout? Tak ada elektrik. Baru Tok Bilal kuat suara. Imam tak dengar. Baru dia Allahu Akbar. Masuk. Tak ada elektrik. Jadi Tok Bilal kena kuat. Imam tak kuat, Tok Bilal kena kuat. Barulah muslimat dengar. Salam kan? Imam tak dengar. Assalamualaikum. Tak dengar. Tok Bilal kuat. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru muslimat dengar. Dah salam lah. Salam lah. Ini Imam dah keluar dah. Muslimat dah tunggu lagi. Rukuknya dah balik. Tok Imam dah balik. Berlaku. Tuan-tuan jadi maknanya yang boleh kuat suara hanya Imam dan Bilal. Makmum jangan. Makmum sekadar dengar telinga sendiri. Ada soalan? Ada soalan nak tanya? Boleh? Soalan Facebook ada? Ada soalan TikTok? Tak ada. Boleh faham dah tu. Perkara 12 tu faham Jadi janganlah was-was kalau boleh. Sebab was-was ni pertama dia membatalkan solat. Sebab ikut bisikan syaitan. Kedua, siapa ikut imam yang was-was, solat dia tidak sempurna. Tak dapat pahala. Dan imamnya was-was. Kalau lah imam tu, kalau makmum dia tahu, dia ni was-was ni. Kalau imam takbir, Allah, makmum takkan takbir. Makmum tunggu. Jangan takbir, tunggu. Relax. Tunggu dia baca Fatihah. Dah baca Fatihah dah. Barulah makmum takbir. Lambat lah. Kita sepatutnya, bila imam takbir, makmum kena takbir cepat. Sebab nak dapat fadilat takbiratul ihram tu. Cara nak dapat fadilat takbiratul ihram, lepas je imam takbir, makmum takbir. Macam tu. Yang ni makmum tak nak takbir, mana dah tahu dah imam ni was-was. Kalau takbir, buatnya dia batal pula, takbir lagi sekali. Macam tu. Jadi makmum semua tunggu imam ni, imam baca Fatihah dah. Allahu Akbar. Baca Fatihah. Bismillah. Dah okey kot. Makmum pun takbir. Allahu Akbar. Masa ikut imam tu pula lah datang was-was je. Allahu Akbar. Dia berhenti. Tuan-tuan saya lagi sebut ni. Terkena 2 kali makmum. Ingatkan dah okey dah macam rupanya masa baca Fatihah pun dia was-was juga. Dia berhenti. Dia batalkan sembahyang. Tuan-tuan cuk. Jenuh lah. Jadi imam yang was-was ni kurang baik lah. Kena berubat. Kalau tak berubat, solat tak sah. Siapa was-was kat sini? Angkat tangan. Dia ni ni muda lagi. Dia selalunya orang yang dah berumur. Di antara ciri-ciri orang yang terkena penyakit was-was, dia nak ulang. Tuan-tuan ingat jangan nak ulang. Ulang tu dah dekat-dekat. Dekat-dekat nak kena penyakit was-was. Aku nak ulang lah. Aku rasa tak sempurna kata. Tak sempurna kata. Jangan. Bila dah cukup syarat tu, Allahu Akbar, tak ada salah, betul, semua betul kan? Teruskan. Syaitan ulang balik. Jangan ulang. Tuan-tuan kena bezakan. Satu was-was, satu lagi tersilap, tersyasyul. Kadang-kadang kita tersilap. Betul? Solat maghrib dia niatnya isyak. Itu silap. Tak apa. Silap berhentilah. Itu bukan was-was. Was-was ni maksud dia dah betul dah semua. Nama sembahyang betul, 3 rakaat kerana Allah, mengikut imam, semua betul. Tak ada silap, tak ada tersilap, tak ada tersyasyul. Kalau tersyasyul berhentilah. Kalau sembahyang juga solat tak sah.
Solat zuhur niatnya asar, mana sah? Batal lah. Kena berhenti. Yang tu berhenti. Yang itu bukan waswas. Itu tersilap. Yang ni maksud saya ni, waswas ni semua dah betul. Ambil wuduk semua dah betul. Cuma syaitan sengaja cucuk kita, ganggu kita. Kita pun berhenti, ikut juga dia. Tu yang tak boleh. Boleh? Ada soalan? Faham Sebab saya risau diam ni ada dua makna. Satu dia yang faham, tak apalah. Dah faham. Tanya apa? Takut dia nombor dua ni. Apa dia tahu? Allah. Jangan dia tak faham. Tanya. Mana? Tegur siapa? Nak tegur lepas semayang lah. Mana boleh tegur semayang? Diam sikit. Boleh macam tu. Nak beritahu dia lepas habis semayang. Ataupun kalau dia was-was tu, pagi datang kuliah. Datang dia. Hari ni waktu Ustaz ngaji obat semayang, datang. Lepas tu, WhatsApp kat saya. Dia pakai baju warna merah. Bukan merah ni, merah. Jadi, jangan bawa warna. Bukan bawa warna. Awak nak tengok dia je, mana dia punya merah. Jangan. Dia datang Ustaz. Ustaz cerita. Jangan kuat sangat. Saya sebut. Saya tak tahu siapa. Boleh. Cara nak betulkan, nak selamatkan dia. Kita nak tegur tak berani contoh. Dia orang lama, orang otai. Kita segan nak tegur. Boleh melalui orang kedua, orang ketiga. Boleh? Boleh saya banyak tempat bila saya mengajar. Ni jemaah tu siap telefon. Ustaz, hari ni Ustaz terangkan makmum yang baca kuat. Sebab ada makmum dia datang kan ni. Kan? Ya ke? Okey. Saya pun tak tahu. Tak payah sebut warna apa, baju apa. Diam. Saya pun ceramah. Terus saya sebut. Tuan-tuan jangan. Kok dia mau dengar, ikutlah. Jangan kuatkan suara tu. Pertama, haram dan berdosa. Sebab ganggu orang lain. Kita tak boleh ganggu orang lain. Boleh? Faham Muslimat? Guna mic tu. Tu mic dah bawa. Saya ni dah bawa tu. Gunakan kemudahan. Muslimat betul ada satu lagi. Ni. Muslimatnya ada. Ada pakai ni? Pakai ni pula. Waalaikumsalam. Tak boleh. Goyang yang tidak ada sebab. Dia dah jadi pelak. Atau pelak dah ada biasa tu. Apa pun tak ada saja je. Tu garu dah. Kata budak dah je garu. Dah biasa. Tak siapa tegur. Tak boleh. Boleh batal semuanya. Tak boleh lah. Sebab dah biasa buat. Tuan-tuan, kita ni sebenarnya sejak dulu lah. Tak ada siapa tegur buat semayang kita ni. Guru mengajar buat semayang ni tak ramai. Jadi dah terbiasa berpuluh-puluh tahun kita buat garu tanah garu. Tak ada kata pun. Tadi pelak. Jadi janganlah. Boleh batal solat. Ini kena belajar balik. Betul-betul. Kalau boleh nak semayang jemaah jangan makan royan. Nanti satu-satu masjid tengok mana bodoh royan ni. Jangan. Kalau boleh lah. Ataupun nak makan awal-awal sikit. Kita nak semayang maghrib kan. Pukul 3, pukul 4 tu boleh lah makan royan. Jangan dah maghrib pun nak makan royan. Bau dia kuat lagi. Tu minum air banyak-banyak sikit. Memang makruh. Zaman Nabi ada seorang sahabat dia makan bawang kan. Bawang tak boleh. Bila bawang, orang sebelah ada bau bawang. Makruh. Bukan makan tu makruh. Masa semayang tu kita lepas makan tu makruh. Makan bawang tu halal. Jadi nak makan sebelum semayang lah. Bayang apa tu kusuk gigi ke apa ke bagi hilang bau tu. Ada orang pun sama juga. Rokok lagi lah. Rokok hukumnya apa? Bukan makruh, haram. Rokok berdosa lah. Ni fatwa terbaru negeri Perak. Merokok hukum dia haram. Tak boleh buat, berdosa kalau merokok. Sebab dah tentunya merokok ni merosak kesihatan. Pertama, membazirkan duit. Rokok dah mahal sangat ni. Mana dah murah rokok? Mahal. Itu membahayakan kesihatan. Jangan. Jadi, sebab asalnya makruh kan. Jadi benda makruh ni, kalau terlampau banyak sangat makruh, akhirnya haram. Jadi makruh-makruh ni jangan buat. Boleh? Boleh bang? Jadi maknanya makruh lah makan benda. Nak semayang, jangan makan petai, jangan makan apa lagi. Yang bau bawang, jangan, royan, jangan. Nak makan sebelum tu tak apa.
Sebab dia boleh ganggu kawan lain kata, bodoh koyan, hilang khusyuk dia. Mana orang yang bukan dia rasa pusat king ni, dia tahu lah bau pusat king ke apa ke. Jangan. Tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan, Tuan Zaini tahulah. Kita semayang ni tak boleh sama dengan imam. Ingat. Tak boleh bergerak. Bila imam bergerak, makmum bergerak. Tak boleh. Makmum bila nak bergerak, bila imam tu dah diam. Imam diam, baru makmum bergerak. Masa imam bergerak, makmum diam. Masa imam diam, baru makmum bergerak. Ini yang Nabi tunjuk. Saya nak sebut dua kisah Nabi semayang. Cerita sahabat semayang dengan Nabi. Ketika Nabi sujud, Nabi dalam banyak riwayat, Nabi jadi imam. Sahabat semua duduk belakang. Ketika Nabi sujud, Allahu Akbar. Sujud tu, anggota sujud ada berapa? 7 anggota sujud. 7 anggota sujud, Nabi dah ada di atas lantai. Dan Nabi pun dah sebut bar. Sahabat cerita dalam kitab tu, kami sahabat semua berdiri. Tak turun, Nabi dah sujud dah. Jadi bila sahabat turun? Sedetik lepas Nabi dah diam betul-betul, baru sahabat turun pula. Bila Nabi dah betul-betul diam. Masa Nabi turun bergerak, sahabat semua diam. Sahabat tak bergerak. Pasal apa? Sebab Nabi bergerak. Imam bergerak. Bila Nabi sujud, 7 anggota dah ada terlantai. Allahu Akbar. Nabi dah diam. Sedetik lepas Nabi diam, baru sahabat pula turun. Allahu Akbar. Macam tu. Imam bergerak, makmum diam. Imam dah diam, baru makmum bergerak. Satu riwayat. Riwayat yang kedua, ketika Nabi bangkit daripada sujud kedua, naik rakaat yang kedua. Sujud kan ada dua kan. Lepas sujud kedua tu nak berdiri rakaat kedua. Terus berdiri lah. Nabi terus berdiri. Allahu Akbar. Nabi berdiri. Bila Nabi dah tegak, sahabat ketika tu, sahabat semua sujud. Tak angkat kepala. Yang ini yang kita tak ada. Kita dengar imam, Allah, imam baru nak bangkit. Belum tegak lagi. Kita pun dah bangkit dah. Itu yang masalah. Sebab kita dah biasa. Berpuluh-puluh tahun buat macam tu. Nak ubah susah. Nabi dah berdiri tegak, Allahu Akbar. Sahabat semua sujud. Tak angkat kepala. Bila sahabat angkat kepala? Bila Nabi dah betul-betul diam, Nabi dah sebut bar. Panduan dia bar. Allah. Bila sebut Allah, Nabi sedang bergerak. Sahabat tak gerak, sahabat sujud je. Allahu Akbar. Bila bar, Nabi dah diam. Bila dah sedetik lepas bar Nabi, baru sahabat bangkit pula. Allahu Akbar. Jadi apa pengajaran ni? Dua peristiwa ni apa pengajaran? Apa ibrah? Ibrah dia, pergerakan imam dan makmum tak boleh sama. Imam bergerak, makmum diam. Imam diam, baru makmum bergerak. Dan panduan dia nak bergerak yang senang kita ingat, apabila imam telah sebut bar. Tapi imam kena betul lah bar dia. Bila imam sebut bar tu, maknanya dia dah diam. Selagi dia belum sebut bar, dia sebut Allahu, belum. Dia tengah bergerak tu. Bila imam sebut Allah tu, Allahu tu dia sedang bergerak. Dia akan diam bila dia sebut bar. Allah, bergerak. Makmum jangan bergerak. Allahu, jangan. Allahu Akbar. Belum lagi, sikit lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lepas bar, dia dah diam. Baru kita pula. Allah. Yang ni, itu cara dia. Tak boleh lah. Kalau dia serentak sekali, tuan-tuan, dalam takbir, habis, batal. Sekali. Batal lah hukum. Batal sembahyang. Bersama dengan imam tak boleh. Sebab dia pertama, bersama dengan imam ni menyalahi hadis Nabi. Itu jadi batal sembahyang. Nabi bersabda, "Idza raka'a farka'u." Apabila imam telah rokok, baru kamu rokok. Itu perintah Nabi. Baik, apa makna imam telah rokok? Apa maksud dia? Imam telah rokok tu apa makna? Imam sudah rokok kan? Sudah rokok tu apa? Imam dah bongkok, imam dah sebut bar, imam dah diam. Itu makna dia telah rokok. Barulah farka'u, kata Nabi, baru kamu pula bergerak. Maknanya masa imam bergerak tu, makmum kena diam lah.
Allah. Dia belum lagi. Imam belum lagi telah rukuk. Dia sedang rukuk. Dia telah lain, sedang lain. Sedang ni baru nak turun. Allah. Jadi makmum diam. Sebab imam belum lagi telah rukuk. Sebab ada Nabi tu, dia kata, apabila imam telah rukuk. Telah tu maknanya imam dah sempurna perbuatan ni. Dah sebut bar. Oh, kita ikut. Ini imam Allah, kita Allah. Dah serentak. Baik, tempat-tempat lain, kalau kita serentak sekali, maka hilang pahala jamaah. Allah, rugi. Pahala jemaah berapa darjat? 27 darjat tak dapat. Kita nak sembahyang kat masjid ni nak dapat 27 darjat, betul? Sebab solat berjemaah ni besar ganjaran dia dapat 27. Kalau sembahyang seorang apa? Sembahyang seorang kat rumah, satu je. Pahala jemaahnya satu, kita nak 27. Jadi kita patut kita sembahyang jemaah, tapi jangan sama dengan imam. Tunggu imam. Allahu Akbar. Dia dah diam. Oh, kita pula. Allahu Akbar. Sebab ada Nabi sebut macam mana? Baik. Itu selalu orang tanya. Kadang-kadang imam dah sebut bar dah, tapi dia dah bergerak lagi. Imam. Ini kesalahan imam. Imam dulu mesti ada ilmu. Imam bila nak bergerak, dia mesti sama. Bila sebut bergerak, bar, diam. Imam tu kena biasa. Masalahnya imam bila kuliah, dia tak dengar. Mana imam dia? Imam masjid mana? Oh, ada. Saya ada. Masjid ni okey. Selalu dia ada. Tak? Bulan lepas pun ada imam tu. Dia kalau di situ, saya tak nampak. Ingatkan dia di situ. Di sini, belakang saya. Tempat-tempat lain, bila tanya, mana imam? Imam balik, Ustaz. Imam makan nasi. Allah, makan nasi kat rumah. Dia tak dengar kuliah. Bila dekat-dekat isyarat, baru dia datang. Sebab dia nak jadi imam. Kuliah tak dengar. Ni ulang salah. Mana tak sama, pergerakan dia tak sama. Contoh, ni kesilapan imam. Imam dulu mesti ada ilmu. Baik, tuan-tuan, dalam semayang ni, dia ada dua jenis ucapan. Ingat dua je. Mana? Ucapan ketika bergerak. Satu lagi, ucapan ketika diam. Ucapan ni apa? Bacaan lah. Bacaan pun dia, ucapan pun dia. Sebab dalam semayang ni, dia banyak bergerak, banyak diam. Diam pun ada. Dan diam dan bergerak ni diselang-seli. Bergerak, lepas tu diam. Lepas tu bergerak balik, tu diam. Selang-seli. Selalunya selang-seli lah. Dalam semayang itu dua-dua. Bergerak, diam, bergerak. Jadi setiap perbuatan tu, bergerak, ada baca. Diam, ada baca. Jadi nak baca yang bergerak tu bila? Masa bergerak lah. Masa bergerak, baca bergerak. Di antara bacaan bergerak tu ialah Allahu Akbar. Itu bacaan bergerak tu. Jadi bila dia diam, bila dia sebut bar. Bar tu diam. Okey, imam ni yang silap. Dia nak takbir contoh. Bila nak takbir, perbuatan dia, bergerak dia dengan sebutan dia mesti sama. Contoh dia takbir. Bila gerak je tangan, keluarlah suara. Itu mana kena sama. Jadi contoh Allahu Akbar. Betul. Mana bila bar, tangan pun dah sampai, dia pun dah diam. Sama. Kata orang Jawa, synchronize. Tahu synchronize? Sama. Kata orang Jawa lah, itu saya tahu itu ya. Sama, maknanya masa bergerak sebut Allahu Akbar. Bila dah bar, dah diam, tangan pun dah diam. Sama. Jangan tak sama. Yang tak betulnya, setengah imam, tak semua, setengah imam, dia angkat dulu. Allahu Akbar. Suara lambat pula. Tangan dah pegang, suara tak keluar lagi. Ataupun, suara dulu. Allahu Akbar. Baru dia angkat tangan. Ni tak sama. Yang ni cakap tak serupa bikin, bikin tak serupa cakap. Dia mesti sama lah. Itu yang Nabi ajar. Nabi ketika bergerak angkat takbir, Nabi keluarkan suara. Allahu Akbar. Nak sujud, nak rokok, macam tu juga. Bila Nabi angkat tangan nak takbir rokok, Allahu Akbar. Rokok. Bila bar dia, dah diam. Barulah betul. Menjawab soalan tadi. Facebook Facebook ke TikTok? TikTok. Nak bergerak, imam dulu mesti ada ilmu. Dan kadang-kadang boleh batal sembahyang. Contoh, muslimat dah belajar. Nak bergerak selepas bar kan? Selepas bar, barulah muslimat bergerak. Ataupun makmum-makmum muslim yang bergerak. Lepas bar imam lah. Oleh kerana imam yang salah tadi, dia sebut dulu.
Ha, Allahu Akbar. Dia tak angkat lagi tangan. Lepas dia sebut bar, baru dia angkat. Ha, masa imam angkat tu, dah sama dengan muslimat. Muslimat betul dah. Muslimat dia tak nampak imam, betul? Dia dengar suara imam, nampak ada tirai, mana nampak? Muslimin pula tutup, dia nampak imam depan sekali, mana nampak? Jadi dia dengar suara je. Allahu Akbar. Oh, imam dah diam tu. Jadi muslimat pun angkat. Betul lah. Rupanya imam baru nak angkat. Imam suara dulu tadi. Dia tak belajar. Dia suara dulu, angkat kemudian. Dah, serentak. Siapa salah? Siapa salah? Imam ke muslimat? Imam salah. Tanggung. Tanggung oleh imam. Jadi kena sama. Sujud sama juga. Bila sujud tuan-tuan, ada mic. Ada mic asal tunjuk. Tak, bukan kelingan dah. Oh, dah, okey. Tak apa-apa. Contoh saya nak tunjuk yang banyak kesilapan. Ya? Kesilapan bagi imam. Bila dia nak turun sujud tu, masa turun tu sebut. Jangan lambat. Dah nak dahi nak sampai dah, baru keluar suara. Banyak imam macam tu. Dia berlaku semasa sujud. Contoh. Sujud ni daripada i'tidal kan? Dia i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Okeylah. Bila dia nak turun tu, bila turunnya keluarlah suara. Yang betul turunnya Allahu Akbar. Betul. Bila bar je, dahi pun sampai. Yang tak betul, yang macam ni. Yang ni banyak. Banyak yang tak ikut. Dia bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Bila dia turun tu, dia senyap. Senyap dulu. Senyap. Dah tangan dah sampai dah, baru dia keluar suara. Allahu Akbar. Tak betul. Sebab nak baca Allahu Akbar tu semasa bergerak. Bila bergerak, dia bongkok tu sebutlah. Ini bongkok diam. Bila tangan dah dekat-dekat tu, baru dia keluar suara. Ni yang tak betul. Dia tak sama. Dia punya suara dengan perbuatan tu tak sama. Sepatutnya sama. Dan bila dia dah diam, dahi dah sampai, bila dia dah diam, dia tak boleh baca Allahu Akbar lagi. Dia kena baca apa? Bacaan ada dua jenis. Satu bacaan bergerak. Satu bacaan diam. Bila dahi dah sampai dekat sejadah, dia dah diam kan? Dia kena baca apa? Tasbih tu lah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Patut baca itu. Dia tak. Sebab dia lambat itu tadi. Allahu Akbar. Patutnya subhana rabbiyal a'la sebab dia dah diam. Ini dia baca Allahu Akbar. Ini dia tak sama. Dia tak sinkronis tadi, kata orang Jawa. Jangan. Dia sembahyang sah tapi makruh. Boleh? Imam kena ingat tu. Sebab yang saya tengok banyak imam, makmum boleh bergerak juga. Makmum sama juga. Bergerak sama kan? Itu yang Nabi ajar di dalam kitab-kitab bab solat. Bergerak sama sebab dia ada dua jenis ucapan. Ucapan bergerak, masa bergerak tu sebut. Masa diam, bacaan diam pula ambil alih. Lepas bar tu, bukan jangan imam bar kita tak boleh juga. Dia bertindih. Imam bar kita tak boleh. Lepas bar tu, sedetik lepas bar imam, baru kita pula turun. Barulah tak sama. Dan inilah solat yang telah ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak 1500 tahun yang dulu. Dah lama dah Nabi tunjukkan sahabat. Kita hari ni pun tahu. Banyak sama. Tak boleh Semayang akbar tak dengar. Okey, kalau takbir intiqalat tak apa. Takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram batal solat. Dia kena baca kuat. Tak boleh baca bisik, baca dalam hati. Ni takbiratul ihram. Pasal apa dia wajib? Sebab dia rukun. Kita tahu kan, takbiratul ihram dia rukun solat, rukun qauli. Sama macam Fatihah. Fatihah kena baca. Baca dengar telinga sendiri. Tak baca Fatihah, baca dalam hati, batal solat. Sama juga tahiyat akhir, mesti baca dengar telinga sendiri. Jangan berbisik-bisik, tak sah. Sebab berbisik bukan qauli. Qauli ni kena sebut. Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Takbir ni ada dua. Satu takbiratul ihram, satu lagi takbir intiqalat. Takbir intiqalat ni sunat. Rokok kan sebut Allah, itu sunat je. Tapi takbir mula sembahyang tu, itu takbiratul ihram wajib buat.
Tak boleh baca dalam hati, tak boleh berbisik-bisik. Contoh, ni Ustaz Azhar itu sebut. Dia sebut kan? Tak sah. Dia macam berbisik-bisik. Dia kena sebut. Allahu Akbar. Boleh. Bunyi ba-nya ada, bunyi kap-nya ada kan? Bunyi ra-nya ada. Baru betul. Itu maknanya qauli. Qauli ni sebutkan, lafazkan. Bukan berbisik, bukan bunyi itik serati. Ni tak dengar, asing tak dengar. Berbisik-bisik. Berbisik-bisik bukan qauli. Batal salat. Boleh Jadi sebab tu kita kena tahu. Yang rukun qauli baca dulu. Cuma perlahan kan. Boleh? Baru baca satu Terlanjak dah masuk. Patut azan tadi yang lebih ya. Baik, satu lagi last. Perkara 13. Tadi 12 kan? Kita baca 2 cukup. Ya, ada soalan. Muslimat. Apa dia? Ya. Dah dengar telinga sendiri. Yang kuat tu imam. Tak apa? Tak bunyi? Tak bunyi tak sah. Itu bunyi tiap sarati je. Soseng, kata Ustaz Zaidrul lah. Soseng, tak sah. Baca dalam hati lagi lah, tak sah. Fatihah, qauli. Qauli ni dibacakan, cuma perlahan. Ada muslimat macam tu kan? Beritahu ni. Ada kat sini muslimat tu? Ada kat sini. Ada ni. Dengar lah. Dengar. Baca lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu betul. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Itu bisik-bisik. Tak sah. Ulang balik. Dia kena terus. Pendek dia. Takbiratul ihram. Bacaan dia sekaligus. Allahu Akbar. Dengar. Jangan Allah. Dah tak dengar. Bang tak dengar. Dia rukun qauli dia kena sebut. Ini sebut sekerat. Tak boleh. Tak sah lah semayang dia. Tuan-tuan ingat semayang ni dia ada sah batal. Banyak orang ambil ringan. Dia ada sah batal ibadat. Sebab tu Nabi kata, solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Nabi solat macam tu. Dengar suara dia, rukun qauli dia ada, semua cukup lengkap. Jangan tak dengar. Boleh. Sebab dia, tuan-tuan ingat bab-bab ibadat ni ada sah batal. Betul caranya, sah. Tak betul caranya, tak ikut kaedah apa yang ulama sebut, batal solat. Dan kita tak tahu pun ibadat kita yang lepas-lepas Allah terima tak? Siapa boleh bagi jaminan? InsyaAllah Allah terima sembahyang aku. Ada orang boleh macam? Tak boleh. Saya pun tak tahu. Sembahyang aku lepas-lepas sah ke tak sah? Tak tahu. Habis macam mana nak buat? Yang boleh bagi jaminan ibadat kita sah ni Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh bagi jaminan. Apa jaminan dia? Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Semayanglah kamu seperti mana kamu melihat aku semayang. Jadi kena ikut cara Nabi. Habis macam mana kita nak ikut Nabi? Kita tak tahu macam mana cara dia. Ni, kita tak pernah tengok Nabi semayang pun. Dia hadis tu ditujukan kepada para sahabat. Sebab sahabat yang nampak Nabi semayang. Sebab sahabat hidup zaman Nabi. Kita mana ada jumpa Nabi? Tak pernah tengok Nabi pun. Bila sahabat dah wafat, Nabi dah wafat, hadis itu tetap relevan. Tujukan pada siapa pula? Kita lah. Sebab kita masih hidup. Habis itu bila kita tengok Nabi semayang? Memang kita tak tengok Nabi semayang. Tapi ulama Nabi meninggalkan hadis-hadis, kisah-kisah. Itu kita baca. Dia baca tadi kan? Kita macam mana Nabi semayang kan? Hadis-hadis Nabi. Itu kita tengok. Jadi selagi kita ikut apa yang Nabi ajar, apa yang ulama tulis dalam hadis, selagi itu semayang kita sah. Jadi tak ada pilihan. Mesti ikut cara Nabi. Boleh? Dan syariat semayanglah, Nabi kata, semayanglah kamu seperti mana kamu lihat aku semayang. Syariat lain tak ada. Nabi tak kata berpuasalah kamu seperti mana kamu lihat aku puasa. Ada tak adil? Tak ada. Ataupun tunaikanlah haji seperti mana kamu lihat aku tunai haji. Tak ada hadis tu. Ataupun berzakatlah kamu seperti mana kamu lihat aku zakat. Tak ada hadis. Yang ada satu je dalam solat.
solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Itu ada. Jadi maksudnya apa? Apa maksud sebalik hadis Nabi? Nabi akan sebut hadis tu pasal apa? Sebab banyak yang sembahyang tak ikut cara Nabi. Itu sebab Nabi sebut hadis tu. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu tengok aku sembahyang. Jangan sembahyang cara lain. Macam tu lah maksud dia. Jadi banyak orang sembahyang tak ikut cara Nabi. Itu sembahyang. Kalau tak ikut Nabi, solat dia tidak sah. Hanya cara Nabi saja solat dia diterima oleh Allah. Banyak orang solat ikut datuk nenek dia. Orang dulu tengok mayang macam tu ikut. Banyak. Kalau ikut cara Nabi tak apa. Banyak yang tak ikut cara Nabi. Kita tengok orang angkat takbir kan. Macam-macam cara angkat takbir. Nabi angkat takbir 3 cara je. Dulu saya dah sebut dah, ulang balik. Bila nak angkat takbir tuan-tuan, tapak tangan menghadap kiblat. Macam ni. Bukan macam ni. Banyak macam ni. Imam Allah. Menghadap pipi. Ada makro. Bukan macam ni. Menghadap kiblat. Macam orang serendar tau. Semayang ni, orang serendar menyerah diri. Kalau orang kata, angkat tangan. Kita buat macam ni kan, angkat tangan. Orang buat pistol kan. Ini serah diri. Macam ni. Tapak tangan menghadap kiblat. Bukan macam ni. Ini orang serah diri. Ini tangan tak menghadap kiblat. Dalam riwayat, Nabi angkat takbir tu 3 cara. Saya ulang balik. Pertama, separas bahu. Ini yang paling rendah. Kalau tuan-tuan biasa ambil rendah ni ambil. Dia boleh. Allah. Ujung jari ni sama dengan bahu. Yang ini paling rendah. Tak ada rendah lagi dah. Itu yang pertama yang sebut dalam hadis. Yang kedua, Nabi angkat takbir separas telinga pula. Tinggi sikit. Tadi pada bahu kan. Tinggi sikit. Boleh? Nabi angkat 3 cara. Itu yang kedua. Tapak tangan ada kiblat. Tak berubah. Yang ketiga, 3 je. Yang ni saya ambil lah sebab Syafi'i ambil yang ni. Iaitu ibu jari di bawah cuping telinga. Saya ambil yang ni. Mazhab Syafi'i ambil ni. Jadi Allah, tapak tangan ada kiblat. Tapi ibu jari ni di bawah cuping telinga. Jadi Allah. Ni Syafi'i. Saya ambil yang tu lah. Tuan-tuan nak ambil yang ni pun boleh. Tinggi sikit pun boleh. Sebab semua daripada Nabi. Sebab itu tuan-tuan, mazhab ada berapa? 4. 4 ni semua daripada Nabi. Mazhab Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i. Semua daripada Nabi. Itu diterima oleh ahli sunnah wal jamaah. 4 tu ya? Mazhab ni banyak tuan-tuan. Bukannya 4. Dulu-dulu ada 20 mazhab. Berpuluh-puluh. Semua ditolak. Ahli sunnah wal jamaah tolak sebab tak ikut kaedah. Hanya yang 4 tu lah mazhab yang kita ikut. Itu 4 tu. 4 ni semua daripada Nabi. Syiah tolak. Syiah bukan. Dia tak masuk ahli sunnah wal jamaah. Tak boleh. Tak boleh ikut Kalau ikut tak sah. Guna batu tu tak boleh. Boleh Jadi ikutlah. Cara Nabi yang ada di dalam hadis ni. Jangan angkat cara lain lah. Ini macam-macam. Baru takbir. Tak ikut cara Nabi. Contoh. Allah. Dia belakang. Satu. Macam-macam cara. Saya kata angkat paling rendah. Pakai baru ya. Ini paling rendah. Ini rendah lagi. Allah Akbar. Allah Akbar. Bawah ada bawah. Dah lah tapak tangan ada bawah. Allah Akbar. Ada orang buat macam tu. Ada pula angkat takbir macam kena karat. Allah Akbar. Allah. Macam-macam. Nabi tak buat tu. Makruh. Ada pula Nabi sembahyang tapak tangan ada kiblat. Jangan ada siling pula. Allah. Ini bermakruh. Allah. Makruh. Boleh Nabi yang kata takbir tu pegang. Allahu Akbar tu pegang. Dia ada transit pula. Allahu Akbar. Ada transit tepi tu. Baru dia pegang. Macam-macam orang angkat. Itu pun dah tak ikut Nabi lah. Mujur takbir tu sunat. Kalau takbir tu rukun, batal saja semayang. Semua batal. Tak ikut cara Nabi. Sunat dia makruh ke? Makruh tak apa. Semayang sah. Boleh tuan-tuan perempuan. Jadi kita ikut cara Nabi yang ada di dalam hadis, ada dalam banyak adalah hadis lah. Boleh? Bismillah. Ada soalan? Last perkara 13 habis lah. Iaitu hukum mat memanjangkan takbiratul ihram. Satu lagi, last. Baik tuan-tuan, lagi sekali. Okey, bagus. Perempuan, tuan-tuan, antara muslimin dengan muslimat beza dia sikit Iaitu muslimat ni dia sesuai dengan kejadian dia, dia jaga aurat dan sebagainya. Contoh,
berdiri saya ambil daripada awal, berdiri. Untuk muslimin berdiri lebih kurang jarak sejengkal antara kaki kanan kaki berdiri tu, sejengkal Untuk muslimat kurang rapat. Jangan buat sejengkal tu untuk muslimat rapat ni. Satu. Masa angkat takbir, muslimin mengepak sikit. Allah buka sikit. Tapi tu tak lalu kalau rapat sangat lah, tengok rapat jangan tengok tu kena siku orang sebelah pula. Tengok keadaan. Tapi dia buka sikit. Mana ketiak ni terbuka. Muslimat tak rapat. Allah kuncup. Ketiak dia tutup. Allah akbar. Muslimin Allah buka sikit. Tu takbir. Okey, rokok. Rokok muslimin bila rokok tangan pegang kepala lutut, buka sikit. Muslimat kuncup. Itu je beza dia, buka dengan kuncup je. Sujud muslimin perut dengan paha renggang. Ada ruang. Boleh dalam hadis sebut anak kambing boleh lalu. Anak kambing ni besar mana? Besar kucing kot. Kucing dewasa kan. Boleh lalu lah. Kucing dewasa boleh lalu. Itu untuk muslimin. Dia ada ruang lalu semasa sujud. Muslimat tak ada laluan. Rapat. Masa sujud tu, siku dia, paha dia, perut dia semua rapat. Kuncup. Tak boleh. Anak kambing boleh lalu. Kalau anak kambing lalu, kucing boleh lalu. Anak kucing boleh lalu. Tutup. Itu kaedah disebut dalam kitab. Muslimat rapat sujud. Tak ada laluan. Muslimin ada renggang sikit. Boleh? Jadi itu je di antaranya lah. Takbir rapat. Bila rokok, muslimat kuncup, muslimin buka. Sujud, sama juga sujud. Bila sujud tuan-tuan, muslimin buka sikit. Tapi nak buka tengok keadaan lah. Kalau semain tarawih, orang ramai nak buka macam tu. Orang sebelah nak macam mana nak sujud? Siku kawan tu. Rapat sikit, tengok keadaan. Tapi muslimat rapat. Dan semasa sujud, siku diangkat. Jangan tapak tangan dengan siku tu sama. Nabi larang ni. Pasal apa Nabi larang? Siku dengan tapak tangan sama letak tu. Dia macam apa? Macam haiwan. Macam kucing kan. Anjing, rimau duduk. Bergarang juga apa. Duduk kan. Angkat. Masa sujud. Sujud tu, tangan atas jadah, siku tu angkat. Baru betul larangan tu larangan makruh je. Kalau kata macam tu, tak siku dengan tangan, dengan siku sama dengan tapak tangan, makruh. Tak dapat pahala. Jadi angkat sikit. Cuma muslimat kecup, angkat tu, muslimin buka sikit. Itu je biasa dia. Boleh bang? Itu yang sudah jelas yang tu. Lagi? Tak payah baca lah 13 lah. Bukan depan baca. Panjang lah, cerita dia panjang. Saya buka soalan lagi. Sebab last 9 berapa minit lah. Lagi. Sebab kita kena muhasabah semayang dan saya tengok Allah Akbar. Sebab itu saya selalu sebut. Kalau Nabi lah solat yang terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 100% dalam kitab sebut. Nabi lah solat yang terbaik. Pasal apa Nabi terbaik? Sebab yang mengajar Nabi solat malaikat Jibril. Malaikat yang mengajar Nabi semayang. Bila malaikat mengajar mesti tepat. Nabi berikut sebiji. Sahabat pula yang terbaik. Solat sahabat lah yang terbaik selepas Nabi. Sebab yang mengajar sahabat siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajar sahabat. Lepas tu Nabi kata Nabi dah terbaik, mengajar sahabat terbaik lah. Maknanya kualiti dia lebih kurang 99%. 99 tu macam 100% jugalah. Sebab Nabi yang mengajar. Cuma persoalannya kita ni umat akhir zaman. Siapa ajar kita? Semayang. Tak ada. Main ikut je kita ni. Betul? Berapa peratus boleh bagi solat? Ni umat akhir zaman. Berapa peratus nak bagi? Ada 90%? Tak ada. Ada 80%? Tak ada. Nabi 100%. Sahabat 99%. Kualiti semayang. Kita dalam pengamatan saya boleh bagi kualiti umat Islam akhir zaman ni 50% je. Baik, separuh daripada Nabi. 50%. Itu kualiti umat Islam akhir zaman. Sebab kita banyak tak ikut Nabi. Berdiri pun, Nabi kata berdiri, jari kaki kamu tu lurus menghadap kiblat. Macam ni. Kalau ramai buat macam tak apa. Tapi yang banyak macam dah. Macam ni tu buat. Capang. Dia buat. Berdiri pun dah tak betul lah. Capang kaki dah. Jari ni menghadap ujung sana. Jari kaki kiri menghadap ujung sana. Dia tak menghadap kiblat.
Umur capang. Makruh. Dah, turun. Okey, lepas tu kita nak angkat takbir. Tadilah. Ada macam itu lah. Ada macam inilah. Macam-macam. Turun lagi. Kualiti. Kemudian Nabi ajar bila semayang, baca doa iftitah. Dia tak baca. Dah, turun lagi. Doa iftitah tu sunnah. Dia tak baca. Bila rokok tangan pegang kepala lutut. Dia pegang paha. Dah dongak sikit. Ingat tuan-tuan, kalau tak betul cara rokok, solat tak sah. Ada satu hadis Nabi menyebut, ada seorang lelaki, dia setelah solat selama 60 tahun. 60 tahun sembahyang, tapi solat dia semua ditolak oleh Allah. Sebab apa? Sebab dia dua. Dia sempurnakan rokok, tapi tak sempurnakan sujud. Satu, ataupun dia sempurnakan sujud, tapi tak sempurnakan rokok. Rokok yang tak sempurna ni, dongak. Kepala tinggi kan? Dia pegang paha, memanglah dongak. Dongak, tak sah rokok. Nak rokok, tulang belakang mesti lurus. Ibarat kalau letak air di belakang, ada hadis Nabi, nak tahu lurus tak lurus, letak air kat belakang, tak tumpah. Kalau jatuh tu, tak betul. Tak betul lah cara rokok. Ataupun dia pegang ketin, tak boleh juga. Pegang ketin, dia dah rendah sangat. Tengok ni. Sikit lagi boleh? Rokok Dia rokok, Allah. Tangan pegang, letak kepala lutut. Allahu Akbar. Mata tengok tempat sujud. Jangan tunduk. Tunduk dah ke bawah sangat. Tangan letak kepala lutut dan kepala angkat sikit. Tulang belakang lurus. Macam tu. Jangan pegang paha. Paha dia dongak. Ini letak air tumpah. Pegang paha. Ada orang macam tu. Ada orang pegang ketin. Macam ni. Ini bukan nak sembahyang, ni nak terjun sungai. Dah lah kaki bengkok. Macam ni ada. Subhanallah bi'azim. Tak betul. Sebab dia dah biasa buat. Yang ni rokok yang tidak sah. Kepala ke bawah. Macam-macam lah. Jangan dongak sangat pula. Jadi semua tu kena ikut cara dia. Nabi sebut cara-cara. Nabi kalau rokok, tulang belakang Nabi lurus. Boleh letak air, tak tumpah. Itu kita kena buat. Jadi kita cek balik rumah nanti, tengok kat cermin. Ataupun seorang nak tengok ayah okey tak? Bawa letak ayah. Tumpah tak betul. Betul kan balik? Kalau tak betul, memanjang, berpuluh-puluh tahun tak betul. Tak sah semayang. Kalau sah pun makruh. Janganlah. Semayang lama, tapi makruh. Boleh? Jadi itulah. Boleh? Jadi okeylah terus. Satu dah. Pukul 9.10 lah. Jadi akhirnya, apa pun tuan-tuan, kita dah masuk tahun 1448 Hijrah. Kita buat azam yang baru. Pastikan solat kita ni betul dan tambah amalan. Jangan sama macam tahun lepas. Seorang mukmin yang baik, bila dia buat satu amalan tu, untuk hari-hari ke depan dia lebih baik daripada hari yang sebelum. Sekarang 1448 Hijrah, betul? Patutnya ibadat lebih baik, semayang lebih baik sepatutnya. Jangan undur belakang. Ada setengah orang, tahun lepas lebih baik lagi, tahun ni tak baik pula, lagi teruk. Allah, songsang. Sebab tu seorang mukmin yang baik, ibadat dia hari ini lebih baik daripada semalam. Ibadat dia besok lebih baik daripada hari ini. Maknanya makin hujung, makin baik. Macam tu lah. Kita ngundur pula. Dulu rajin mayang masjid, lepak masjid, nanti lepak kedai kopi pula. Allah. Jangan. Itu petanda Allah biarkan kita sesat larat. Jangan. Boleh tak Kalau dulu, yang baik daripada Allah. Yang lemah saya sendiri, saya mohon ampun. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati yaumal mubarak an tukshif 'anna kurbatana wa an taghfira lana dhunubana wa an tarzuqna min haitsu la nahtasib. Ya Allah ya Rahman, di keberkatan malam-malam yang mulia ini ya Allah, Engkau permudahkanlah urusan hidup kami semua ya Allah. Kau ampunkanlah dosa-dosa kami yang terdahulu dan dosa-dosa kami yang akan datang ya Allah. Engkau terimalah amalan-amalan kami yang terdahulu dan amalan-amalan kami yang akan datang ya Allah.
Engkau kurniakanlah kami rezeki yang halal daripada sumber-sumber yang kami tidak duga, ya Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, berikanlah kami kefahaman agama, ajarkanlah kami ilmu mentakwil, wahdinas siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang telah kau tunjukkan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada dan juga orang-orang beriman. Sesungguhnya mereka adalah sebaik-baik teman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah terima amalan kita pada malam ini. Amin.